Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kami akan membentangkan tentang tugasan kami di bawah tajuk Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital. So, di sini kami telah membuat satu RPH yang berpandukan model Azure. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Nama saya Isabella binti Hashim. Yang kedua Nur Hidayah binti Norman. Yang ketiga Nur Syahira binti Albani. Yang keempat Nurul Nadia binti Muhammad Nasir. Dan yang kelima Fatin Nabila binti Juma'an. Di sini saya akan terangkan secara ringkas tentang model Azure. Model Azure ini terdiri daripada 6 elemen, iaitu yang pertama, Analyze Learner ataupun analisis participant. Analisis pelajar, di mana guru-guru perlu mengetahui ciri-ciri pengetahuan, sedia ada dan juga gaya pembelajaran pelajar. Yang kedua, State Objectives ataupun menyatakan objektif, di mana guru harus memastikan objektif yang dirancang itu haruslah tepat dan dapat merancang atau menghasilkan suasana pembelajaran yang baik. Yang ketiga, Select Methods, Materials and Media, di mana pemilihan kaedah media dan juga bahan. Adakah media bahan yang digunakan itu bersesuaian dengan ciri-ciri murid, pengetahuan sedia ada, gaya pembelajaran dan juga objektif yang dirancang. Yang keempat, Utilize Media and Materials, di mana penggunaan bahan media dan sumber adakah dapat dimanfaat oleh guru dan juga murid. Dan yang kelima, Require Learner Participant ataupun penglibatan pelajar, di mana aktiviti yang dirancang adakah melibatkan murid secara aktif dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh guru. Dan yang keenam, Evaluate and Revise ataupun menilai dan menyemak semula, di mana guru membuat penilaian untuk memastikan adakah objektif yang dirancang itu tercapai, adakah bahan sumber dapat membantu murid, ataupun suasana pembelajaran yang dihasilkan adakah selesa ataupun kondusif. Seterusnya, ini adalah ringkasan rancangan pengajaran harian yang telah kami buat, di mana kami memilih mata pelajaran sejarah tahun 5, tarikh 14 Ogos 2023, masa pada pukul 10 hingga 11 pagi dan bilangan pelajar adalah seramai 24 orang. Tajuk yang dipilih adalah Perjuangan Kemerdekaan Negara, di mana standard kandungannya adalah tentang sejarah kemerdekaan 1957 dan standard pembelajaran adalah menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan, menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan dan juga menerangkan detik-detik pengisytiharaan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Albani. Di sini saya akan membentangkan model Azure bagi peringkat yang pertama, iaitu menganalisis pelajar ataupun Analyze Learners. Untuk fasa ini, kita perlu memastikan bahawa ciri-ciri pelajar, isi kandungan pelajaran, media dan bahan pengajaran yang hendak digunakan adalah mengikut kehendak atau keperluan ciri-ciri pelajar yang dianalisis. Terdapat beberapa faktor untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah ciri-ciri pelajar. Yang kedua, keterampilan kemasukan khusus. Dan yang ketiga adalah gaya pembelajaran. Di dalam RPH kami mengajar kelas 5 intisar bagi subjek sejarah dan terdapat 15 orang pelajar perempuan dan 9 orang pelajar lelaki yang masing-masing berumur 11 tahun. Setelah selesai proses pengajaran dan pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada yang terdapat di dalam diri pelajar masing-masing, iaitu mereka telah mengetahui tarikh kemerdekaan negara, iaitu pada 31 Ogos 1957. Yang kedua, mereka mengetahui nama bapa kemerdekaan, iaitu Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Dan yang ketiga, murid pernah menyertai sambutan hari kemerdekaan di peringkat sekolah, iaitu setiap tahun pada tanggal 31 Ogos. Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam kelas, didapati murid berkelakuan sangat aktif dan mereka sangat gembira setiap kali guru menanyakan soalan mengenai hari kemerdekaan. Dan guru telah menganalisis gaya pembelajaran yang terdapat dalam diri setiap pelajar. Mereka lebih cenderung kepada gaya pembelajaran visual dan berkumpulan. Seterusnya ialah objektif, menyatakan objektif. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama daripada sudut kognitif, pelajar dapat menerangkan peristiwa dan usaha rundingan ke arah kemerdekaan. Yang kedua daripada sudut afektif, pelajar kelihatan seronok dan berminat dengan topik yang diajar ketika melakukan aktiviti simulasi dan sesi soal jawab bersama dengan guru. Dan yang ketiga daripada sudut psikomotor, pelajar mencatat maklumat dan isi penting yang dihuraikan oleh guru di hadapan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Norman. Saya akan membentangkan berkaitan memilih kaedah, media dan juga bahan.
Dalam langkah ini, pembangunan perisian harus memastikan kandungan yang dirancang ini bersesuaian dengan pengguna, objektif dan juga kurikulum. Pembangunan perisian ini seharusnya merujuk kepada dokumen seperti sukatan pelajaran, ringkasan kurikulum, buku teks atau lain-lain dokumen sebagai panduan supaya perisian yang dibina tidak tersasar. Pemilihan kaedah serta bahan yang bersesuaian dengan pengguna penting bagi mencapai objektif pembelajaran dan menanam minat pengguna. Setiap perancangan pengajaran yang baik akan memerlukan pemilihan kaedah, media dan bahan sumber yang dibuat secara sistematik dan terancang. Proses pemilihan tersebut merangkumi 3 langkah, iaitu langkah yang pertama iaitu pemilihan kaedah. Pemilihan kaedah ini perlu sesuai dengan latar belakang murid yang pelbagai. Gabungan beberapa teknik dalam satu sesi pembelajaran adalah lebih berkesan. Penentuan kaedah ni hendaklah dibuat kepada ciri-ciri murid, pengalaman sedia ada murid, gaya pembelajaran murid serta objektif pembelajaran dan yang hendak dicapai. Dalam RPH kami, guru telah memilih kaedah simulasi bagi melakukan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik. Sebagai contohnya, guru membahagikan murid-murid kepada 2 kumpulan. Kemudian guru menerangkan arahan kepada aktiviti simulasi yang hendak dijalankan ini. Lepas tu, guru akan memberikan skrip ataupun situasi yang mengandungi perincian tentang usaha menuju kemerdekaan dan detik pengisytiharan kemerdekaan. Okey. Setiap kumpulan yang menerima situasi tersebut akan diberikan masa untuk berbincang dan membagikan watak dan kemudian melaksanakan simulasi ringkas. Guru pula hanya menjadi pemuda cara bagi aktiviti tersebut dengan melakukan perbincangan, penambahbaikan ataupun pembetulan dan juga intervensi sekiranya perlu. Oleh itu, dapat dilihat melalui pemilihan kaedah ini, guru dapat menarik minat murid untuk belajar dan melakukan aktiviti bagi memahami dan juga meningkatkan pengetahuan murid dalam topik yang diajar. Langkah yang kedua iaitu pemilihan media. Pemilihan format media ini merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yang dipaparkan. Format media ini merupakan apa sahaja bahan yang menjadi perantaraan antara penyampai dan penerima. Contohnya seperti gambar, petikan, audio, videografik dan penggunaan peralatan multimedia. Untuk memilih media ini, guru hendaklah mengambil kira beberapa kriteria, antaranya bentuk audiens iaitu kumpulan murid ataupun individu. Lepas tu keupayaan murid, domain objektif serta bentuk maklum balas yang akan dihasilkan. Kemudian guru juga perlu memilih media yang sesuai digunakan untuk sesi pengajaran agar ia tidak membosankan murid untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam memilih media, terdapat 2 bentuk media yang perlu difikirkan, iaitu media sedia ada, iaitu media yang telah terbina dan hanya perlu dimanipulasikan sahaja, ataupun media dibina di mana guru perlu membina media baru dengan menggunakan pembangunan perisian. Dalam RPH kami, guru telah memilih media sedia ada iaitu video yang bertajuk 31 Ogos 1957, Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah diambil daripada YouTube. Guru juga menggunakan video ini bagi memberikan gambaran kepada murid keadaan semasa Hari Kemerdekaan agar dapat memahami situasi yang sebenar dengan lebih jelas. Selain itu, guru juga menggunakan media audio semasa set induksi iaitu laungan kemerdekaan bagi menarik minat murid untuk belajar. Langkah yang ketiga iaitu pemilihan bahan. Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ini merujuk kepada isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran. Bahan ini boleh dalam bentuk petikan, artikel, teks dan juga sebagainya. Kriteria pemilihan ini melibatkan 3 langkah berikut iaitu memilih bahan sumber sedia ada, mengubah suai bahan sumber sedia ada dan mereka bentuk bahan sumber baharu. Kalau pemilihan bahan sumber sedia ada ini perlu menepati kriteria dan juga objektif pengajaran dan pembelajaran, di mana dia juga dapat menjimatkan masa dan juga kos. Namun jika bahan sumber sedia ada ini tidak memenuhi kriteria yang diinginkan ataupun objektif pembelajaran, guru boleh mengubah suai bahan tersebut secara kreatif, macam potong bahagian-bahagian yang tidak diperlukan, menambahkan elemen-elemen yang penting dalam bahan ini.
Namun sekiranya tiada bahan sedia yang ataupun yang boleh dimanipulasi, guru juga boleh membuat mereka bentuk bahan sumber yang baru. Namun sekiranya guru mereka bentuk bahan sumber yang baru, ia memerlukan masa yang tinggi di samping memerlukan kos dan juga kreativiti yang tinggi. Kalau dalam LPH kami, guru menggunakan slide persembahan semasa pengajaran dan pelajaran bagi menarik minat dan fokus murid untuk belajar berbanding hanya menggunakan buku teks sahaja. Dalam slide ini, guru menyelitkan pelbagai elemen yang menarik untuk memastikan murid sentiasa kekal fokus kerana kita sedia maklum bahawa subjek sejarah ini merupakan salah satu subjek yang agak membosankan bagi murid-murid. Sekian, terima kasih. Okey, untuk elemen seterusnya ialah utilize media and materials, di mana penggunaan media dan juga bahan. Bagaimanakah sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan juga murid. Oleh itu, kita perlu menyemak dan mengkaji bahan sumber yang digunakan serta memastikan adakah ia bersesuaian dengan persekitaran di dalam bilik darjah. So, di sini kami menggunakan bahan audio sebagai penggunaan media dan bahan kami di dalam RPH, di mana bahan audio ini adalah tentang laungan kemerdekaan sebanyak 7 kali. Ini adalah untuk merangsang dan menarik minat dan perhatian pelajar untuk belajar tentang topik yang diajar. Bagaimanakah bahan audio ini disemak? Guru perlu memastikan audio yang diperdengarkan mestilah dalam keadaan yang jelas dan persediaan persekitaran juga mestilah dalam keadaan yang selesa. Yang kedua adalah video ataupun YouTube yang dipaparkan tentang rundingan kemerdekaan di hadapan pelajar. Bagaimanakah bahan ini disemak? Guru perlu memastikan video yang ditayangkan tanpa sebarang gangguan dan video tersebut mestilah menarik dan sesuai dengan murid-murid. Bukan itu sahaja, video yang diterangkan juga mestilah dalam bentuk yang mudah difahami oleh pelajar. Daripada segi persediaan persekitaran pula, murid akan duduk secara berkumpulan bagi memudahkan sesi perbincangan. Dan seterusnya kami menggunakan PowerPoint slide, di mana PowerPoint ini tentang nota ringkasan sejarah kemerdekaan supaya dapat menarik minat murid membaca selain daripada buku teks. Bagaimanakah ia disemak? Guru harus memastikan nota ini menarik dan maklumatnya itu lebih ringkas dan mudah untuk difahami. Daripada segi persediaan persekitaran pula, guru harus memastikan semua murid dalam keadaan bersedia dan mendapat maklumat yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Muhammad Nasir. Saya akan menerangkan tentang Require Learner Participant. Apa yang dimaksudkan dengan Require Learner Participant? Iaitu penglibatan pelajar, di mana suatu pembelajaran melibatkan pelajar untuk beraktiviti atau berfikir secara aktif menghasilkan tingkah laku yang kekal. Okey, kita beralih pula kepada penglibatan pelajar dalam RPH, di mana untuk set induksi, pelajar diminta untuk melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali. Kemudian murid diminta untuk mendengar serta menyalin nota apa yang telah diterangkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, pelajar diminta untuk membuat simulasi tentang rundingan kemerdekaan secara berkumpulan. Yang menariknya, pelajar diminta untuk melakonkan watak yang diberikan. Dan langkah yang keempat, pelajar dinilai dengan menjawab soalan yang diberikan oleh guru yang telah dipaparkan di hadapan melalui projektor dan dijawab dalam borang OMR Zipgrade. Saya rasa itu sahaja untuk penerangan tentang penglibatan pelajar dalam RPH kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Albani. Saya akan membentangkan model Ashwell pada bahagian E, iaitu menilai dan mengulang kaji ataupun evaluate and revise. Bahagian ini adalah untuk menilai dan mengetahui sejauh mana pembelajaran berkesan telah dicapai. Seterusnya, kedua-dua komponen menilai dan mengulang kaji menjadi penting kepada pembangunan kualiti pengajaran dan ia melibatkan proses yang berterusan. Dan yang terakhir, sesuatu penilaian boleh dibuat sebelum, semasa dan selepas pengajaran di dalam kelas.
Penilaian sebelum pengajaran adalah seperti mengukur ciri-ciri penggunaan bahan atau media terhadap kemampuan pelajar. Semasa pengajaran pula, penilaian boleh dilakukan kepada pelajar untuk memastikan pelajar mencapai kemahiran yang diinginkan semasa proses pengajaran. Manakala penilaian semasa pengajaran boleh juga mengandungi soalan-soalan kuis ataupun soalan penilaian kendiri. Di dalam RPH kami, murid membuat aktiviti simulasi dan guru boleh observe penglihatan murid di dalam aktiviti dan memberikan markah penilaian untuk PBD. Seterusnya, murid menjawab soalan kuis yang diberikan melalui paparan projektor menggunakan kertas OMR untuk latihan penilaian. Dan yang terakhir, murid diberikan lembaran kerja berbentuk peta minda sebagai latihan pengukuhan di rumah.